tentang tugas dan tanggung jawab kita secara umum, lalu secara terperinci pula kita bertanggung jawab untuk mewujudkan sistem berikut dalam kehidupan umat Islam. Dengar baik-baik, saya akan terangkan satu persatu. Jika tak puas hati, jika tak faham, nanti di ujung-ujung nanti saya tanya, menerangkan. Yang pertama, sistem pertahanan dalam negeri. Melalui sistem ini akan dapat melaksanakan tuntutan daripada firman Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan janganlah kamu menghukum memutuskan antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu daripada sebahagian apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Mungkin ayat itu sesuai dalam sistem kehakiman, tapi tidak mengapa jika begitu. Maka dalam Islam, sebagai pemerintah manapun ada beberapa perkara yang dia kena buat dan dia tak perlu ungkit. Sebab itu kalau kita nak belajar, nak masuk politik ni, kadang-kadang ada setengah orang dia kira dia ada duit nak masuk politik, nak jadi wakil rakyat apa semua. Ya, nak jadi ketua bangkit Allah, nak jadi apa lah, gedebuk. Dia kena belajar lah politik. Siasat syar'iyah dia kena belajar. Sebab kalau dia bila duduk sebagai pemerintah, maka ada beberapa perkara yang wajib dia kena buat, compulsory, benda wajib yang dia kena buat, dia tak boleh ungkit. Ni nak pesan hari ni, kalau saya mati kan, saya lagi usahakan pesan ke anak kita, kalau nak diwakil rakyat, kena jaga. Di pemerintah kena jaga. Yang pertama, sistem pembelajaran. Setiap pemerintah dia kena bagi rakyat dia pelajaran, kerana dia nak bagi rakyat dia pandai, bukan nak membodohkan rakyat dia. Bukan dia seorang nak pandai, orang lain bodoh. Macam saya kata pada 2 bulan yang lepas, saya bertanggungjawab apa yang saya kata. Yang saya kata dulu ni, yang ada law ni boleh merintah, memang boleh merintah lama, selagi ada 2 perkara, iaitu yang bodoh tak perlu diajar, yang pandai tak boleh mengajar. Sampai bila boleh mantap? Ni sistem ni jangan mungkin. Jangan kata benda ni kami buat. Dah. Sistem pelajaran setiap mana pemerintah dia kena buat, sebab dia nak mewujudkan rakyat dia pandai. Yang kedua, kemudahan asas. Jalan raya, tanah, tempat rehat dan sebagainya, semua dia kena buat. Sebab kalau dia tak buat jalan raya, bukan kata rakyat tak boleh jalan, dengan dia jalan. Dia jangan ungkit, jangan kata kami buat jalan raya, kami buat lebuh raya, kami buat balai raya, lepas tu kami makan besar jadi hantu raya. Benda tak boleh ungkit, kemudahan asas tak boleh ungkit. Yang ketiga, yang tak boleh ungkit juga, ialah khairat, dalam bentuk khairat. Mana bentuk kebaikan, tanah kubur, masjid, rumah ibadat, apa semua ni tak diungkit. Jangan diubah bentiang besar-besar. Masjid dibina oleh tak apalah Pak, nak ngaji Pak politik. Yang seterusnya yang tak boleh ungkit juga ialah kesihatan. Kerana setiap pemerintah dia mau bagi rakyat dia sihat. Bila rakyat dia sihat, baru boleh bekerja. Bila bekerja untuk dia, kena macam tu. Yang benda tak boleh ungkit. Jadi telah ni banyak benda ungkit ni kita tak mau. Benda pemerintah tu benda wajib. Bila benda wajib tak boleh ungkit. Macamlah seorang suami, ada perkara wajib yang dia kena buat dalam rumah tangga, dia tak boleh ungkit bini dia. Tu yang beli baju tu, memang tanggungjawab lelaki beli baju. Sama dengan isteri. Abang tak sedap lah, siapa dah masak sama ni? Memang tanggungjawab mungkin tu. Jadi makna ada benda yang memang kena buat, yang wajib, yang compulsory, benda tak boleh ungkit. Ni makna dia kita kena belajar.
Kena belajar. 3-4 perkara ni kena tahu. Ini sebagai contoh lah. Ni malam ni kita masuk pula. Yang kena satu perkara tadi ungkit juga. Sistem pertahanan dalam negeri. Tapi hari ni kadang-kadang mak cakap di sini mungkin ada anggota kerajaan dan sebagainya. Kadang sistem pertahanan kita bocor. Di Sabah berapa kali colek lah. Tak ada juga. Ya, bocor guna pegang tak kuat apa. Pegang bulu. Itu dia. Yang lagi pelik cerita dulu ni, cerita di Perak juga yang boleh pi ambil senjata sampai satu leroba punya senjata kat mana ni. Al-Maunah. Nah, tak apalah kok mungkin nama tempat tu kalau Kedah bunyi itu kira ambil semua lah. Orang Kedah dia kira dia pergi pegang dia kata saut. Saut tu mana saut ambil. Lebih di Kedah dia saut tu maknanya ambil apa-apa duduk ambil anak-anak ikan tu dia panggil saut. Dia kan ambil saut udang tu. Saut udang maknanya pegang apa saut tu saut. Jadi maknanya benda tu kena jaga. Rasulullah SAW dia jaga tu. Kita tengok di Madinah di mana pun pertahanan. Kita tengok dalam peperangan bila sistem pertahanan lemah. Contoh kita tengok dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud kita kalah kerana mereka tak dengar kata Nabi. Nabi kata ni bukit ni kena jaga jangan siapa lari. Tak tahu depa duk topong puak tu duk ambil harta mana jadi kita. Dia kata turun orang lain. Maknanya Rasulullah jaga sistem pertahanan. Di rumah kita pun kena jaga sistem pertahanan. Kena buat rumah bagi elok, kena buat pintu pagar bagi kemas, kena apa semua sebab pertahanan tu kena jaga. Kan? Maknanya benda-benda lagu ni di mana-mana sistem kerajaan merintah pun dia kena. Dia kena. Tapi kadang-kadang kita duk dengar cerita, kadang-kadang pertahanan ni kadang-kadang depa pun mogok juga. Kadang-kadang depa ni patut kena dapat gaji lebih tapi depa dapat gaji kurang mengumum. Orang lain yang tak ada apa dapat lebih. Ni hak jaga pertahanan ni sebab mereka mewujudkan pertahanan untuk dalam negara, dalam negeri dia. Ni kena jaga. Mereka baca malam ni bahawa sistem pertahanan tu kena jaga betul-betul. Benda tu kena paling kukuh, paling kuat. Kena jaga. Itu dia. Islam dia jaga yang dulu, pertahanan. Itu dia. Jadi kita seorang-seorang pun kena ada pertahanan diri juga. Kena ada pertahanan diri. Paling tidak kena ada karate, kena ada apa, judo. Judo bukan judi. Judo. Lepas tu kena ada silat, tapi tak ada apa, silat pulut pun jadilah. Jadi makna kena ada pertahanan. Itu dia. Jadi makna semua ni kena jaga. Itu nak wujud tentu tak pada tambah faham. Saya nak masuk yang ketiga lagi, nak berai bagi banyak lagi. Yang kedua, sistem hubungan antara bangsa. Melalui sistem ini akan laksanakan tuntutan firman Allah, wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, umat pertengahan dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu pula. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Islam tak pernah benci kepada orang lain. Islam tidak pernah mengajar benci. Bahkan Islam sistem dia ialah mendidik, mentarbiah. Contoh kita tengok Rasulullah SAW bila berada di Madinah juga macam bagaimana orang-orang yang asalnya dia masuk Islam bukan dia suka ke Islam pun. Tapi dia masuk Islam kerana tertarik dengan akhlaknya Nabi SAW, tertarik dengan akhlak sahabat Nabi, tertarik. Ni kita kadang-kadang ni benda nak jadi ni punya menakut-nakutkan orang lain. Nak menakut-nakutkan orang lain. Kalau orang Islam, orang bukan Islam mai dia kata cerita nak masuk Islam, kita macam-macam soal jawab kat dia. Dia kata, ingat I nak masuk Islam lah. Kita tanya macam dia. You nak masuk Islam boleh, tapi you boleh tahan tak bila kena potong? Bak potong, tutup jauh gila.
Jadi kalau Cina ni kata tak apa, potong lagi bagus mah, banyak bersih mah. Kita